Hello guys, welcome back. Sorry tadi ada technical issue dengan Alan. Okay, sekarang ni kita tunggu Alan. So today hari ni episode last. Hari ni episode last quarantine talk. Sebab lepas ni kita orang akan go dengan YouTube, akan fokus on YouTube. Thank you for those yang first time tengok video live ni. Saya Aida. Okay, Alan dah join. Izzaz tak ada. Izzaz esok dia ada submission. So hari ni just aku dengan guest kita hari ni ialah Alan from Balai Culture. Yep. Waiting for Azan Shah. Connecting, please lah boleh. Tadi 3 kali try tak boleh. Wait, what happened? Biasa ni. Biasa ni. Aku stress. Salah. Sekejap Alan. Kejap, aku tak siap. try. Okay. Kita tunggu je. Thank you guys for joining today. Sorry Alan ada problem sikit. Sekejap kita tunggu. Alan tengah still connecting. Hi Niza. Hi Cyril. Oh iya ke? Dia first time kau live. Tapi kau punya line okay lah. Cik, aku cakap seorang-seorang pula kat sini. Niza, pari sembang dengan aku. Still connecting. Lawak lah. Saya cakap telefon pula. Sekejap guys. Alamak. Alan. Kali kedua ni. Okay. Jadi aku nak sembang pasal Super Ring. Aku tak tahu kenapa, dah lama tak makan Super Ring. Bila makan balik, dia rasa macam durian sikit. Cheese ni ada kena dengan durian ke? Aku tak tahu. Alan. Okay, ni mana lighting. Cerah sangat. Biasa. Okay, satu. Alan. Masa. Ha. Hello. Hi. Aduh, hi. Alan from Balai Culture. So, hari ni kita episod 6 Alan. Untuk Alright. thank you for joining. Yeah, Episod 6 sure, no episode problem. last. Okay. Alan ni merupakan seorang graduan UiTM Alan. Kau sekarang bekerja sebagai asisten arkitek. Betul tak? Yes. Okay. Kau juga merupakan CEO Cheese Code. Wait, aku tadi sebelum aku video call aku masuk, aku literally tengah buat cheese code tu. Oh iya ke? Power tak guys? Lepas tu kau juga merupakan sebahagian daripada team Balai Culture lah. Ya, Balai Culture. Okay, Macam mungkin kau boleh aku- tambah sikit Ya, intro. Balai Culture sekarang kita orang basically Balai Culture sekarang tengah pre-hiatus tau. Meaning macam tengah stop on everything sebab basically Balai Culture ada 8 orang and dalam Balai Culture tu macam masa kita orang buat tu semua orang tengah study lagi and semua. So sekarang macam maybe semua orang dah ada life. I mean like semua orang dah start kerja, so macam maybe tak ada masa untuk commit Balai Culture lah sebab Balai Culture tak adalah benda yang berat sangat pun. Tapi aku dulu dalam Balai Culture macam aku banyak lebih kurang boleh katakan aku HR lah, aku yang keluar untuk jumpa dengan orang. Ya. And then korang boleh follow Cheese Code macam tu. Follow Cheese Code. Okay guys, Yeah, follow Cheese Cheese Code. Instagram Cheese Code, Cheese Code. Cheese Code. Sekejap. Cheese Code So CIS Balai KOD. Culture ni basically aku baca kat sini diskusi tentang seni dan budaya. Betul tak? Ya. Basically Balai Culture ni kita orang memang fokus on culture sebab kita orang pun Balai Culture kan, tapi memandangkan culture tu macam terlalu wide. So kita orang macam scope down our scope tu kepada music. Kita orang macam basically before ni ada banyak segmen.
So kita orang macam kecilkan kita orang punya segmen tu kepada pecah-pecahan lah. Ada music, ada art, ada banyak lagi lah. Macam tu. Kalau nak cakap pasal seni and budaya tu, aku rasa macam berat ya sebenarnya topik tu. Tapi Ah, kita ringankan lah untuk malam ni. yes. Kita ringkaskan sebab nama pun Karot Studio, apa nak berat-berat kan? Kita relax-relax So, je. seni dengan budaya, aku rasa different people ada different perspective and view on Yes. seni and budaya. So Hmm. basically, oh Ali and the Fox join. Hi Ali. Wih, hai Ali. Bukan ada submission ke? So basically kalau apa yang aku faham lah pasal seni. Seni ni dengan budaya lah. Dia berkait rapat dua-dua. Tapi seni ni datang daripada budaya. Hmm. Apa yang aku faham. So basically different budaya akan ada different pengaruh on seni lah. And then seni and budaya ni both can be tangible and intangible. So maksudnya dia boleh nampak dan tak nampak, sentuh dan tak boleh sentuh. Dah submit. Ali dah submit. Okay, tahniah Ali. Tanya dia. Tanya dia Ali dan budaya, Ali dan Fox macam tu. Okay. So bagi kau macam mana seni dan budaya? Okay, basically bagi aku seni dan budaya ni macam kau cakap tadi lah, dia something yang agak wide. And then seni dengan budaya ni dia melengkapi each other tau. For me lah, dia macam dari budaya tu dia akan derive budaya tu menjadi satu art. And then art ni boleh depends juga sebab art ni ada yang subjektif, ada yang objektif, ada yang macam okay, art ni memang banyak tapi subjektif, objektif tu meaning macam subjektif tu once kau pandang, kau kena fikir, kau kena macam tengok and interpret dia, baru kau akan faham sebab dia macam something yang kau tak dapat tengok macam objektif. Kalau objektif, literally kau tengok and then kau terus tahu. Okay, this is it. Macam tu. Contoh dia macam boleh sentuh dengan tak sentuh lah. Ada Yes, seni boleh sentuh yang dengan tak macam sentuh. visual, seni daripada Visual. karya. Seni ni Contoh macam musik. dia memang basically luas gila lah. Macam kalau nak cerita, aku rasa macam Karot terpaksa extend sampai pukul 5 lah nak cerita seni dan budaya. Betul. Aku pun kita dah waste 10 minit sebab aku. So aku macam nak extend sampai 5 tak dah. Kita extend. Tapi boleh sejam lah sebenarnya lah, tapi tak apa. Okay. Pasal seni kan. Seni kalau contoh kita ada from architecture background. So architecture ni pun one part of the seni kot lah. Seni seni bina. Seni bina. Seni bina. Kan. Tapi seni from architecture ni more to seni and science. So masakan pun kalau kita boleh anggap dia sebagai seni juga, seni masakan, betul tak? Ya, masakan ya. Tu pun seni juga, seni kulinari. Betul. Banyak tu seni kulinari, seni bina, seni lukis, seni hiasan. Memang banyak hiasan dalaman semua sebab macam basically kalau tapi pada akulah macam memandangkan aku student architecture kan. Macam seni bina, architecture macam lebih kepada seni yang functional. Instead of setakat kau buat something yang macam follies. Okay, follies tu maksud dia macam kau buat something untuk berlebih-lebih. Maksudnya macam benda tu sebenarnya tak ada function pun, just kau buat benda tu aesthetically. So macam untuk kita, untuk aku dan Aida, kita orang belajar architecture, basically macam seni bina ni lebih kepada functional punya arts lah. Instead of takat art biasa je. Macam kau boleh hayati at the same time, kau boleh ada function. Macam tu. Untuk kegunaan harian lah. Yes, untuk kegunaan harian. Human behaviour punya ni lah. Human behaviour punya sistem. So memang berkait rapat dengan budaya. Yes, benda tu pun basically berkait rapat dengan budaya. Macam aku cakap tadi, seni ni kena ada budaya sebab seni ni macam dia adapt dengan budaya. Macam kita, okay, aku ambil contoh senang lah. Kita Malaysia kan, kita multiracial punya negara. Kita ada Indian, Chinese dengan Malay. So macam diorang ni pun ada budaya tersendiri. Disebabkan budaya diorang tu, diorang terkeluarnya diorang punya seni-seni dan hasilan lah. Yes, seni. Contoh macam, tapi aku rasa budaya ada orang cakap dia tak semestinya bind to religion kan. Yes. Dia budaya ni is a norm lah, norma. Yeah. Kehidupan seharian, apa yang kita buat, kehidupan seharian. So kalau kita nak bandingkan Malaysia, ada 3 tadi kau cakap, Chinese, Indian dengan Malay. So 3 ni yang kita dapat tengok daripada hasil seni pun berbeza-beza ikut
cara gaya hidup Betul? diorang kan. Hmm. Contoh macam Melayu kita, okay aku cakap pasal seni bina lah sebab kita dalam industri seni bina kan. Contoh kalau rumah Melayu, kita banyak guna motif-motif yang contoh macam semula jadi kan. Contoh daun-daun. Tak Kalau pasal geometri lah. kalau macam Chinese ni more to geometrical lah aku rasa. Geometri betul. Creation semua. So macam, okay, aku ada benda nak share sikit. Macam last Ha. week, aku pergi Islamic Art Museum tau. Museum Seni Islam. Okay, basically, pada aku museum Islam tu macam underrated tau. Macam ramai orang tak tahu sebenarnya museum Islam tu best. And bagi aku, honestly, aku punya humble Nabi sekali opinion, je. Kaitan kecil. dekat Masjid Negara. Korang boleh pergi, harga dia RM14 seorang. Tapi kalau korang bawa student card, korang boleh dapat harga RM7, kira half price lah. Basically pada aku, museum seni Islam tu lagi best lagi pada museum negara sebab bagi aku dia tak adalah macam okay supposedly macam museum kena jadi interaktif kan. Tapi dia tak berapa interaktif tapi dia punya barang bagi aku interesting lah. And dekat situ okay nama dia Museum Seni Islam kan. Tapi dia macam benda tu bukan hanya applicable untuk Islam saja, faham tak? Bukan hanya applicable untuk Melayu Islam. Macam contoh masa aku pergi tu, diorang punya seasonal exhibition hot tau. KHAT tahu kan hot tu kan? Oh, okay, Yang San. 25. Basically macam hot tu, macam kalau kau belajar Jawi, benda tu bukannya macam orang Melayu je, faham tak? Macam basically macam kalau kau tanya orang-orang zaman dulu macam Cina, Melayu, Cina, India semua, diorang pun aku rasa boleh je, faham je hot tu macam mana nak baca Jawi macam tu kan. So Dia macam hot tu macam macam Roman punya number sekarang ni pun kita baca. yes. Basically macam Roma punya number tu macam disebabkan daripada diorang punya budaya and diorang create satu art and then art tu kita derive and then kita macam adapt dengan art tu. Macam tu lah. So macam tak boleh nak juga okay kau boleh claim seni tu seni kau punya tapi at the same time macam seni tu semua orang boleh adapt. Semua orang boleh macam guna pakai seni tu. Bagi aku seni tu macam tu lah. Dia punya luas dan sangat wisdom dia besar. Memang besar. Terbaik lah yang diorang puji kau ni, kawan-kawan. Betul, tapi cuma satu je lah aku tak faham. Mungkin ni kita kena panggil orang lain tapi contoh ya macam Islamic punya, kita cakap Islamic architecture, Islamic punya art tapi ada orang pernah bahaskan benda ni. Dia tak patut guna Islamic sebab macam kita cakap tadi lah, macam lah, bukan betul, macam lah. Apa ni? Macam lah bukan betul. Awak kali. Betul lah. Adik. Contoh tadi aku sambung balik aku cakap orang pernah bahaskan yang Islamic punya Islamic architecture tak patut disebut Islamic sebab macam tadi lah architecture ni bukan melambangkan keagamaan, dia melambangkan budaya dan apa kau rasa? Patut ke kita Macam basically kalau macam architecture tak melambangkan agama, tak betul lah. Benda macam aku pun tak berapa setuju kalau nak kata macam architecture tu macam reflect agama. Okay, benda tu memang betul. Architecture tu memang reflect agama. Tapi macam kau tak boleh kerja masjid. Tapi setiap negara pun masjid pun ada architecture yang lain kan. Sebab budaya. Aku ambil contoh satu macam pointed arch. Tahu tak pointed arch tu kan? Benda tu macam kalau kita dekat dalam Malaysia, masjid banyak kan pointed arch kan? Tapi at the same time juga pointed arch tu ada diguna pakai dekat setengah church dekat luar negara yang diorang punya architecture style macam gothic. Kalau belajar pasal sejarah architecture masa zaman-zaman belajar dulu kan, macam gothic style pun diorang pakai pointed arch juga. At the same time Islamic punya architecture pun pakai pointed arch juga. So macam kau tak boleh nak cakap oh pointed arch ni Islam je boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. So macam bagi aku benda tu invalid lah. Macam tu. So seni ni pun dia ada orang panggil apa? Macam gabungan, bukan gabungan, dia macam dia macam share, dia macam kongsi. Kongsi, so dia macam satu perjalanan cerita lah untuk abad ni bawa ke abad lain. Bila dah makin evolve to abad ni, seni dia akan jadi lain.
Dan Betul? makin baru kita akan dapat seni baru. Tapi Yes. semuanya berkait dengan budaya kan, gaya hidup. Yes. Macam, okay, lagi satu contoh sedang macam kubah masjid kan. Ha. Macam setengah orang Malaysia berpendapat yang masjid kena ada kubah. Tapi zaman dulu macam masjid tu, kubah tu pada yang aku baca, basically kubah tu diorang nak pakai sebab okay, zaman dulu masa nak azan, diorang tak ada macam kita tau sekarang pakai speaker semua. So macam zaman dulu diorang pakai kubah tu, so diorang akan azan dekat bawah kubah tu. So bila azan, diorang akan pantulkan suara tu tau untuk jadi lebih kuat. Macam sekarang ni, kalau setengah masjid tak ada kubah, which is banyak sekarang masjid yang memang tak ada kubah. Memang macam petak je. Kalau korang pergi masjid dekat Putrajaya, ada masjid yang tak ada kubah, macam bagi aku benda tu tak ada masalah pun. Macam tak adalah melambangkan Islam sangat apa semua macam tu lah. Lebih kurang macam kalau nak boleh dikatakan architecture ni melambangkan agama. Bagi aku benda tu tak ada sangat pun. Sebab kita memang guna pakai semua benda, kita akan derive ikut zaman macam aku cakap tadi. Lagi kita ke depan mungkin mungkin tahun depan, lagi 2 tahun depan ke, masjid dah memang tak ada kubah ke, macam tu lah. Kita akan derive ikut zaman. Seni ni memang akan derive ikut zaman. Dengan cuaca. Yes, dengan cuaca, dengan climate semua. Kalau ikut macam kita punya architect punya background untuk consider semua. Benda tu semua kita kena guna pakai juga. So, boleh dikatakan seni ni evolve. Dia tak macam tu je. Mungkin 2 tahun depan, betul-betul benda possibility, macam tu, takut macam tu. Memang possibility seni tu untuk evolve tu memang besar dan banyak. So semua orang aku rasa ada hak untuk bercakap pasal seni. Yes, Dia tak semua orang, untuk orang yang dalam industri seni, yang belajar pasal seni. yes, Semua pun sebab ada boleh interpret seni tu mengikut persepsi masing-masing. Sebab ya, dia sangat subjektif. Kita, bagi aku dengan kau, kita background architecture, so maybe keterbukaan kita tu macam tu. Tapi maybe orang yang belajar macam maybe seni lukis ke, maybe dia orang macam ada benda-benda yang kita cakap ni dia orang tak setuju. Betul? So macam ya, Very pendapat subjective. semua orang POV ni macam very subjektif. Semua orang boleh ada macam tu, macam ni, macam tu. Semua orang boleh ada pandangan sendiri. Yes, azan bawah tanah masih Singapura. Sebab Kan kau azan kan kat sini? okay, satu aku baca blog Balai Culture. Lepas tu aku tertarik lah dengan apa yang kau cakap pasal ni yang pasal Ni aku punya write up. ni kau punya right lah. Seni dengan architecture. Kau cakap music and Music. architecture. Kau cakap music ni bukan rapat dengan architecture sebab dalam architecture pun ada rhythm, repetition, and harmony, proportions. Betul aku rasa. Benda ni Okay, pasal benda ni macam boleh okay, adapt bila dekat kita mana-mana pun. bila kita belajar architecture, bila kita belajar architecture, kita akan belajar macam diorang punya principle dan terms tau. Contohnya macam tu lah, rhythm, repetition. Benda ni untuk buat kau punya building lagi interesting and lagi macam orang end user boleh masuk building tu and boleh rasa sendiri atmosphere kat dalam building tu. So basically, benda yang sama juga apply dekat music. So music dengan architecture ni, diorang punya sifat dia lebih kurang. Macam, okay, kau buat music, basically macam kita dengan music, kita akan ada emotion, betul tak? Kan? So macam building pun at the same time, benda sama juga. Macam cuba kau masuk satu bangunan, dia punya lighting dia sangat malap and then macam gloomy. Kau akan rasa macam agak seram sejuk dan macam agak sedih-sedih macam tu. Sama juga dengan lagu, kalau lagu tu mendayu-dayu, kau akan rasa sedih. So bagi aku, music dengan architecture, cara penyampaian dia adalah sama. Cuma dia punya medium dia lain. Macam music, obviously lagu. Macam architecture, kita akan sampaikan impression dan emotion kita tu through buildings. Cahaya, feeling. Yes, cahaya. Yes, so, feeling. Ni dia untuk bagi kita, bila kita tengok, kita rasa tu kita ada different feelings. Yes. Macam lah lafaz ni. Aku dah biasa tu macam-macam. Tapi kena judge shit dengan apa yang Ali cakap Izzah kau cakap apa? Macam lah, macam. Tapi
Oh, okay. Dia tengah menganjing ke tu. Okay. Hmm. Kau pun aku tengok banyak travel lah luar negara kan. Hmm. Boleh lah, Oh. cuma macam ni sekarang macam PKP kan. Patutnya patutnya kalau tak ada PKP, insyaAllah patutnya bulan 8 ni kita orang kan ke Vietnam. Aku dengan kawan-kawan aku lah, macam kawan-kawan travel. Izzah pun nak travel 4 buah negara. Tu sebab tak silap aku ada episod berapa tak yang Izzaz cakap dia pun ada nak travel kan. Dah pergi Kemahin 4 je. buah negara. Kaya kan? Raya tu. Kaya sial. Itulah aku nak ikut contoh tu Izzaz sebab tu aku buat jual cheese code. Nak pergi Vietnam. Takkan nak macam nak duduk Malaysia je kan. Basically kalau pergi luar negara pun korang akan jadi lagi wide lah pasal seni dan budaya. Korang macam boleh tengok dorang punya culture best tu sebenarnya. Bagi aku instead of macam korang just jalan untuk macam jalan-jalan kosong. Memanglah jalan nak experience pun kan. Tapi macam at the same time it will be good lah kalau korang berjalan and korang macam observe. Aku tak adalah banyak sangat negara yang aku dah pernah pergi tapi one of negara yang aku pergi and bagi aku macam culture dia dengan seni dia sangat berkerapat and sangat tinggi, Bali lah, Indonesia. Bali kalau korang pergi, Bali besar. Kalau korang pergi Kuta tu beach life lah. Korang boleh dapat kat Port Dickson. Tak gitu je, pergi Port Dickson je. Tapi kalau dekat Ubud, Ubud tu memang best gila lah. Memang kat situ culture dia memang tip-top. Memang best gila lah. Lepas tu masa aku pergi sana tu, macam luck gila, kita orang duduk satu hostel ni. Lepas tu macam owner hostel tu macam sangat friendly. Ada satu malam ni diorang macam buat upacara benda tapi upacara tu agak seram tau. Macam benda lah diorang macam semayang. Lepas tu dia ada ajak kita orang. Jadi macam takut lah kan sebab dia macam upacara keagamaan. Kalau takat macam budaya macam tu tak apa lagi. Takut nanti macam terlalu intense. Adi Zulkarnain tanya Bangkok best tak? Kau pernah pergi Bangkok? Kau pernah kan pergi Bangkok? Aku pernah pergi Bangkok. Biasa Bangkok ikut best. ni kan, trip kan. Bangkok dia macam Kuala Lumpur tak suasana dia tapi culture yang berbeza walaupun negara sebelah je tapi sangat berbeza lah. Aku sebelumnya tahu macam kalau yang orang yang selalu ikut peraturan yang beratur ke apa Jepun kan kita tahu orang yang bersih contohnya. Tapi bila aku kawan dengan orang Siam dan pergi Bangkok lebih kurang. Maksud aku terkejut lah bila geng dia orang datang kita orang punya studio. Kalau budak-budak kita pergi studio orang mana ada kita susun kasut weh. Oh ya? Susun kasut weh. Bagus gila. Lepas tu time tunggu train pun nampaklah berbeza daripada ada beratur, ada aku. Tapi aku pernah kan masa aku pergi Bangkok diorang culture beratur tu memang ada lepas tu culture ni tak adalah macam semua benda seni je. Culture pun macam tu lah, macam benda yang mendisiplinkan kau. Macam beratur, bersih tu pun. Dan PKP ni, corona ni pun akan bagi kita new culture lah. Pakai mask. New normal. Pakai mask. Mask sekarang part of our culture. Soalan daripada Izzaz, serious question. Macam mana kau rasa nak educate rakyat Malaysia tentang art macam Indonesia buat? Okay. Aku rasa bukan Indonesia je kot. Thailand pun kita boleh ambil contoh kak. Okay, jawapan ni macam agak offending orang ramai jugalah. Tapi aku hanya boleh cakap yang sebenarnya Malaysian, kita ni tak berapa aware sangat tau dengan seni. Sebab macam, okay, satu contoh mudah yang aku boleh ambil, ingat tak masa Balai Seni Negara masa tu macam tengah hype gila pasal benda lah, macam ada exhibition lah. Diorang buka macam like a month, sebulan macam tu. Yang tapi lepas sebulan tu punya exhibition ke pasal kurun zaman dulu-dulu punya barang ke apa? Bukan itu? Bukan. Dia macam exhibition benda lah, tapi kat Balai Seni Negara lah. Ya aku tak ingat apa nama exhibition tu, tapi dia punya exhibition tu bawah dia ada cermin tau. Bawah dia cermin tu atas dia macam batu ikat, dia sangat subjektif art tu. Lepas tu aku tak tahu apa orang buat sampai diorang pergi exhibition tu, cermin tu boleh pecah. Okay, yang viral tu, yang pecah. Yes, viral kat Twitter tu. Nampak tak betapa kita ni, kita mungkin nak hayati seni. Yes, kita tak respect. Mungkin bagi diorang macam alah benda simple kaca, tapi
kau kena faham tu orang yang go study pasal benda ni sangat diorang punya diorang punya Halus lah respect tu. sendiri. Yes, sangat Apa kau kena kita faham tu. nampak, orang faham dengan apa yang kita nampak. Dan kita Benda tu bukannya tak essence. seperti kita target user dia, target audience dia mungkin orang lain tapi Yes, contoh macam aku rasa benda ni boleh kita kaitkan dengan lati challenge. yes, latih challenge. Benda tu pun jawapan aku boleh offending lah. Benda tu kau tahu tak, benda tu just setakat seni. Faham tak? Orang just nak express macam mana kau boleh tukar appearance kau apa semua, tapi orang macam kau ni apa semua. Sebab pada aku benda tu kalau kau takkan nak have fun, tak ada masalah pun. Macam kau tak adalah macam invested gila dengan apa jauh punya benda semua tu kan. Sebab macam tak ada apa pun, kau takkan nak express kau punya seni kat muka kau, apa yang kau make up semua. Macam tu je, tak ada benda yang serius pun. Very So disrespectful lah macam to dia orang kan. Macam benda tu macam culture dia orang dan kita cakap bad. Macam jangan nanti terpengaruh bla bla bla. yes. Tak patut lah benda tu. So Dia sama je bagi aku macam minimalism. Macam Japanese punya Zen yang contoh kita kena yang kalau Japanese dia pun practice Zen kan, ada ketenangan dalam hidup, kosongkan minda macam Hindu, Buddha. Tapi kalau dalam Islam kan kita tak boleh kosongkan minda, kita kena ada satu pegangan kan, lah. pegangan. So lebih kurang lah, tapi orang just ambil benda tu sebagai interior design. Contohnya sekarang tengah viral minimal interior design, tapi semua tu datang from Japan, minimal. So minimal tu datang pada Zen tu lah. Kalau ikut betul-betul, dia macam untuk Japanese, it's their religion. Yelah. So, kurang lah kan situasi dia. Kita just nak, faham tak? Kita just nak ambil diorang punya fahaman tu untuk masukkan ke dalam design and seni kita je. Ya jalan. Betul lah. Kita just nak adapt dengan diorang punya seni tu je. Tak adalah macam kita nak literally ambil sampai ke pucuk pangkal tu. Faham tak? Macam diorang punya seni and then benda tu boleh didrive ke kita punya culture. So bagi aku why not? Macam bagi aku orang kan selalu macam sikit tak boleh ni macam itulah benda macam ni yang susah kau nak educate. Very Macam seni dalam traditional. Yes, sangat konservatif ekstremis. Macam bahasa kasar dia jumut lah, macam kulut macam tu. Apa kumut? Marah. Okay, betul. Boleh tak jawab soalan ni Zaz? Dah okay ke jawapan tu? Kau rasa macam educate? Lagi satu aku rasa kita je tak ada je komuniti orang-orang seni dekat Malaysia, tapi kita yang tak expose dengan komuniti tu. Yes. Kita yang tak berapa nak ambil tahu. Tapi contoh kita ada, macam tadi ada Museum Islam Negara. Banyak museum, banyak gila museum. Museum Negara. Kalau Balai seni banyak. Balai seni, kalau dekat Kedah pun ada museum, kalau start tu museum apa. Tapi sayang kalau aku tak tahu situasi kat KL macam mana. Kau duduk mana? Selangor. Aku duduk Gombak. Macam selalu sebut KL Gombak kan, tapi sebenarnya Selangor lah. Okay, dekat lah dengan ni. Mungkin sana budaya pasal art lain. Kalau dekat Kedah ni mungkin aku tak terekspos dengan orang-orang seni dekat sini, tapi aku selalu juga pergi museum seni. Sedih lah dia punya maintenance dia macam tak mendapat sambutan yang sangat kat sini. Tapi Betul. aku rasa kalau dekat Ipoh, Perak maybe mendapat sambutan lagi better kot. Kalau Itulah, dekat macam tak boleh. sedih. Lepas tu kau tahu tak masa aku pergi Museum Seni Islam tu, dalam tu memang tak ada orang langsung. Lepas tu kan sekarang kan PKP kan. So kan kita nak masuk museum kan semua kena tulis nama apa semua kan. So macam masa aku tulis nama tu, aku boleh perasan yang list-list nama orang yang datang tu, nama memang bukan Malaysian. Faham tak? And then at the same time masa aku masuk tu, aku jumpa macam aku tak tahu lah, tapi diorang macam Arabic punya looking lah. So macam basically macam museum-museum macam tu, kita sendiri Malaysian tak berapa aware dan pergi lah. Aku tak tahu kenapa anak muda macam tak minat benda-benda tu. Tapi sebenarnya benda tu seronok lah kalau kau, tak lah nak kata berat pun tak juga. Macam kalau kau pergi benda-benda simple, ada teks yang kau boleh baca untuk faham. So aku tak tahu kenapa orang tak pergi.
Macam instead kau pergi shopping mall kan, tapi kau tak ada benda nak cari, tapi kau pergi macam museum. Museum kat KL banyak weh, ada museum seni Islam, ada museum telekom, ada banyak gila museum, ada Petrosains Negara, macam-macam. Memang seni sains, seni apa kau nak, semua ada kat KL. Tunggu pergi je. Tapi semua kena bayar lah kan. Tapi tak mahal pun. Mostly kena bayar, tapi macam tak adalah macam mahal gila. Macam sofa bawah RM15 kau still boleh dapat lah. Cuma macam Petrosains, tapi aku tadi pergi Petrosains tutup tu, super sedih. 2 kali aku pergi. Last week aku pergi Petrosains tutup. Kecil. Tapi Petrosan dia selalu ada exhibition lain-lain juga kan. Dia ada season exhibition. Tapi Petrosains bagi aku antara macam tempat exhibition yang kau pergilah berapa kali pun memang takkan boring lah. Memang sangat interaktif, memang best. Memang best gila. Pada kecil pergi saya besar, kawasan besar. Macam kalau kau pergi satu family, yang dari budak kecil sampailah ke bapak, semua memang akan fun lah dalam tu sebab dia punya facts, news semua dalam tu memang best-best lah. Itu cakap pasal apa ya? Seni dan budaya. So daripada budaya juga, contoh kita cakap pasal pakaian lah pula. Kau tengok orang suka kat fashion kan? Kau fashion kita sama fashion tu. Baru-baru ni lah. Aku tak tahu aku patut cerita ke tak. Yang aku ada join satu kontes ni. Kontes tu yang cerita tu. Yang Ratu Hijabista ni. Ratu Hijabista. Aku pergi sampai stage kedua, aku lepas stage kedua. Soalnya lah cakap pasal pakaian lah, cakap pasal hijab. And then aku tersentuh. Aku sebut hijab ni orang patut tengok sekarang ni as a trend. Well, tak betul lah ayat aku patutnya cakap as a trend. Tapi bagi aku, maksud aku, hijab ni bila aku buat research, orang cakap pakaian lah, dunia negara lain-lain. Contoh dekat Malaysia kita panggil tudung. Dekat luar negara, dekat Indonesia maybe panggil apa, jilbab ke, kerudung ke apa. Dekat lain-lain negara, tapi benda ni kena mengena dengan budaya lah juga. Tapi dia different negara, different cara untuk kita. Dan tudung ni dia tak bukan orang Islam je tau pakai tudung. Kalau kita tengok Jewish pun Nun pun kan pakai benda macam tu. Macam kalau tengok Kristian kan ada sister tu kan, diorang pun pakai macam tutup juga. So ada orang macam marah kalau kita pakai ni, kita ikut budaya ni, kita pakai tu, kita ikut budaya tu. Kau rasa macam mana? Okay, soalan ni pun macam agak berat. Macam aku takut bila aku cakap nanti semua orang macam akan hati aku pula. Pada aku lah, okay, kita macam pucuk pakai kita agama Islam tau. So macam pakai tudung adalah satu kewajipan. Tapi tak kenapa tudung je lah, dia boleh jadi benda lain. Contoh macam songkok pun dekat Bali, kalau kita tengok orang bukan Muslim pun pakai songkok kan. Tapi macam cakap tadi macam memanglah dia menjadi satu kewajipan untuk macam sekarang ni konteks tudung lah kan. Macam menjadi satu kewajipan untuk kita pakai tudung. Tapi kenapa tak boleh kalau nak pakai tudung, at the same time kalau kau ada cara pakai tudung yang lebih lawa, faham tak? Sebab macam kau cakap tadi, kita seni evolve tau. Kita akan benda tu bukan lawa. Mana tahu tahun depan macam pakai telukung keluar jadi fashion ke? Macam tu, faham tak? Budaya baru. Budaya baru, new normal kan. Sebab macam, lepas tu sekarang ni macam pakai mask kan. Mana tahu tahun depan, mana tahu kan, macam contoh kan, macam kita tak COVID tak settle lagi. Kemungkinan macam contoh lah kan. Kan semua pakai mask kan, tapi disebabkan mask tu leceh, mana tahu tahun depan korang punya apa tu, perempuan tu, nama dia? Yang tutup tu? Nikab ke apa? Nikab kan? Mana tahu nikab jadi pudah. Mana tahu pudah tu macam jadi fashion ke? Benda-benda macam tu. So macam pada aku, kalau kau nak pakai, and then kalau kau nak ikut trend, as long as dia menepati syariah, tak ada masalah pun. Syariah. Syariah compliant. Okay guys, kalau ada soalan boleh lah tanya soalan kat bawah ni. Nanti kita orang jawab. Kita orang bincang, kupaskan. Hai Muneh, baru join.
Cakap je tak apa. Seni budaya. Cakap je tak apa. Okay. Dah cakap dah. So macam tu lah sebab tak macam tu lah. Kalau orang Mungkin cakap pakaian dengan budaya, melambangkan budaya. kalau pakaian tapi okay, pasal pakaian, masa aku pergi yang seni Islam punya museum tu, kalau kau tengok diorang punya baju kahwin masa zaman dulu, sumpah lawa gila. Tapi tu aku rasa tu bukan Melayu. Betul, baju tu memang dekat segmen macam bahagian exhibition Melayu lah. So macam zaman dulu punya baju kahwin Melayu dan perempuan sangat simple and sangat straightforward. Dia macam perempuan macam pakai baju kebaya betul tak macam kain je tau kat sini. Tapi sekarang ni macam kita dah kat moden kan. So kat situ lah boleh nampak budaya tu dah berubah. Sekarang ni macam kalau kau kahwin je mesti macam ada apa tak perempuan punya baju. Ada list macam bunga-bunga semua. So macam padahal zaman dulu kahwin sangat simple and then aku rasa dengan baju yang sangat simple itu tak akan mendatangkan kos yang begitu tinggi lah. Macam benda tu pun basically boleh dikatakan nak ikut trend. Sema apa ni kawan-kawan tanya. Kita orang tengah sema pasal seni and budaya. Bolehlah tanya Alan soalan. Nanti Alan jawab. Seni sekarang tengah berkarut-karutan Pasal dalam seni dan budaya. tapi aku rasa sekarang ni kalau kita tengok orang cakap life is a cycle. Dan sekarang ni boleh nampak macam kita repeat balik tau benda. Contoh sekarang retro punya style fashion macam making a comeback. Orang start pakai macam dalam 90s budak-budak. Lepas tu kan orang zaman dulu macam pakai seluar senting kan. Lelaki zaman dulu pakai seluar senting, pakai seluar bukat. Sekarang ni pun macam benda yang sama tapi dia macam dimodernkan. Dimodernkan, betul? Macam sebelum ni aku tak tahu dah beberapa tahun lepas macam budaya berbasikal kan. Kau main basikal. Lepas tu zaman dulu pun ada main basikal kan. Tapi sekarang ni macam aku perasan macam kan sekarang dah PKP aku boleh keluar. Macam aku pergi mana-mana banyak berkelaran budak-budak main basikal. So macam boleh dikatakan putaran cycle lah. Dia mungkin akan datang lagi budaya tu tapi macam lebih moden. Macam tu. Ada soalan. So guys, kalau ada soalan bolehlah bertanya mana-mana yang confused kan? Nak confuse apa? Tak payah confuse, ni benda ringan je. Join benda-benda yang pasal exhibition dekat Selangor KL. Memang sana Apa macam ni? kau selalu join ke exhibition? Pasal exhibition. Tak adalah, aku tak adalah begitu macam aktif. Tapi aku macam sekarang ni boleh dikatakan macam weekend sebab kan sekarang berapa BPKP. Aku rasa semua orang BPKP ni macam nak pergi dating, nak pergi shopping mall apa semua kan. Macam aku rasa macam ramai. Lepas tu baru ni aku dah pergi IKEA macam lah standard lah macam kau nak hias bilik kau masa PKP je semua kan. So macam pergi IKEA pun ramai semua nak kena beratur, norma baru kan nak kena beratur. So disebabkan tu juga kita orang macam decide untuk pergi tempat-tempat macam museum. Lepas tu at the same time kalau kau pergi tempat-tempat macam tu kau menaikkan macam ekonomi negara juga. Macam kau menyumbang dekat government juga kan. So macam okey lah bagi aku. Macam aku memang nak menyeru semua orang, ada 4 orang je. Macam untuk pergi museum. Try lah. Macam korang instead of macam dating dekat IKEA, dating kat shopping mall, why not korang pergi museum? Sebenarnya kalau korang bawa awet korang pergi museum, bagi aku romantik tu. Best ni pergi museum. So cakap apa je? Jalan je lah, tak payah tengok. Cakap macam masa tu lah macam lelaki nak cacah macam tahu semua benda. Padahal macam korang kosong kan, tak tahu apa. Padahal macam korang tahu 2 saat sebelum tu korang tak tahu sebab korang baca teks kan. So macam bila korang dah baca korang explain balik kat awet kan nampak cool kat situ kan. Cool. Padahal sebenarnya bodoh nak aku. Apa tahun lepas ke tahun ni ada viral yang pisang lekat dengan selotip tu? Itu kecoh tau. Kau kakak gila. Tahu pun tak, aku tak ada faham kan. Tak patutlah gelak kan tapi kelakar lah juga. Sebab macam ada orang yang mengagung-agungkan benda tu. Tapi dia just a piece of tape dengan pisang. Tape je dengan pisang. So macam benda-benda sebab simple gila. Tapi macam god gila agam tu. Dia terpulang juga dekat orang yang buat benda tu kot, artwork tu. Kadang-kadang
benda ni overrated, kadang-kadang underrated. Yang overrated ni contoh macam tengok daripada brand kan. Brand kalau designer tu yang famous, bila dia buat apa-apa pun, jual selipar pun, dia boleh letak harga Betul. tinggi dan orang still beli. So aku rasa boleh guna pakai untuk seni ke kalau orang Yalah. tu. Macam trendsetter lah. Macam tu kau bayangkan trendsetter next week macam keluar pakai terompah kan. Macam seni, tiba seni terompah start balik kan. Setiap kau pakai kat surau, apa, tandas surau dengan masjid dia, tiba macam next week orang pakai terompah pergi KL kan. Macam orang-orang yang trendsetter, orang yang ternama kan. Aku rasa semua orang. Dan kemungkinan besar aku pun akan macam, smart pula kan terompah kan. So macam beli je, pergi. Beli terompah dan keluar jalan-jalan pakai terompah. Selain pada muzik dengan architecture, kau pun suka fotografi. Fotografi pun form of seni juga kan? Fotografi pun faham sendiri juga. Fotografi pun boleh dikatakan sama juga. Macam ni kau nak macam sampaikan expression macam okay, sekarang sebagai contoh kan, kau dekat tengah-tengah Bangkok kan. Kau dapat rasa tau macam mana ambience dan macam mana atmosphere Bangkok tu. Macam mana dan angle mana kau nak ambil gambar dekat bahagian yang kau tengah tengok dengan mata kau ni, macam mana kau nak ambil gambar supaya orang lain yang tak ada kat situ dapat rasa ambience tu through gambar. Nampak tak? Semua konsep dia adalah sama. Dia macam penyampaian emotion, faham tak? Penyampaian ambience, penyampaian atmosphere. So macam benda yang sama je, benda yang sangat simple. Tapi kalau kau olah satu persatu, dia akan jadi lebih kompleks lah. Fotografi. Nakuya. Mata love Mata love. Apa tu? Kawan-kawan. Kau dekat ruang tamu meja makan tu. So gambar-gambar Instagram kau pun aku tengok adalah orang boleh cakap ada orang yang berseni dengan tak berseni. Kau rasa ada ke perbezaan yang orang berseni dengan tak berseni? Macam kita nak define orang yang berseni dengan tak berseni? Okay, itu agak susah sikit. Kau punya view lah as an architect ke as orang berseni, yang minat okay. Simple. Okay, orang berseni tak berseni ni, dia macam sebenarnya simple je. Kau sebenarnya boleh tengok cara dia fikir je. Kalau dia ni bagi aku macam jenis macam straightforward. Aku tak adalah macam nak condemn budak engineer. Tapi kalau macam budak engineer sangat straightforward. So macam sebab sebelum ni masa kita orang masa aku semester 1 dekat UiTM kan, kita orang UiTM architecture 4 tahun. Masa first year ni kau kena belajar pasal arts je, 2 sem. So lecturer aku pernah cakap budak-budak dia bandingkan lah apa beza budak-budak yang berseni. Okay, kita berseni tak berseni tu kita ambil term budak-budak yang kreatif dengan budak-budak yang tak kreatif. Okay. Kalau budak-budak tak kreatif ni, okay, kita ambil satu scene, engkau nak buka pagar tapi pagar terkunci tapi kau nak masuk rumah. Okay, kalau budak-budak tak kreatif ni, cara dia nak buka pagar tu hanya through kunci. Kau tak ada kunci, kau tak boleh masuk. Faham tak? Tapi budak-budak yang kreatif, kalau kau tak ada kunci, kau boleh fikir macam-macam benda. Mungkin kau boleh lompat, mungkin kau macam boleh imagine mungkin aku boleh jadi budak atau akan lalu bawah tu. Faham tak? Kau macam akan create banyak possibilities and probabilities. Yes, kau akan alternate kau punya thinking. Okay, macam ni, what if macam ni, what if macam tu. Tapi budak yang tak kreatif macam, oh shit, aku tak ada kunci, aku tidur sini lah. Nak masuk rumah tak boleh kan, macam tu. So bagi aku benda tu sangat macam, aku memang ingat sampai sekarang lah sebab benda tu bagi aku macam make sense. Kau tak kreatif, kau hanya boleh fikir satu tu je. Macam kau tak ada cara lain lah. Tapi kalau kau kreatif, kau boleh create macam-macam benda. Kreatif and inovatif juga. Benda ni kalau orang cakap nak jadi pelukis ke apa, dia tak semestinya. Memanglah kalau gifted tu bagus, very senang lah untuk dia lukis from the bottom of their heart. Tapi untuk orang yang tak ada talent tu boleh pupuk kan? Boleh bentuk. Talent tu dia macam okay, aku personally aku tak percaya gifted. Sebab kau mungkin rasa dia gifted tapi kau tak tahu behind the scene dia apa yang terjadi tau. Sebab aku ada je seorang tapi ni zaman sekolah dia ni dalam kelas macam kalau kau dalam kelas aku tak berbuat observe lah sebab dia bukan buyer aku.
Tapi aku dapat tahu daripada kawan-kawan dia macam dia belajar, dia punya result semua okey, apa semua tak ada masalah kan. Tapi kalau kau tengok live dia tak adalah macam tak macam ada apa. So, macam tapi behind the scene dia ada je cakap, oh aku dalam kelas aku fokus. So macam kat rumah aku tak perlu pun macam nak study benda-benda gila babi macam tu. Sama juga macam kalau dengan seni. Mungkin kau nampak dia macam oh budak ni gifted, dia pandai melukis. Tapi kau tak tahu the journey before dia nak betul-betul power melukis tu. Kau tak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia macam dah melukis 1000 kali ke. Mungkin dia macam hari-hari buat sketches ke. Aku pun ada kawan yang macam masa zaman dulu kan exam kan. Dia bawa masuk kan bila exam boleh bawa masuk macam benda macam marker apa semua kan. Apa-apa semua masa zaman exam dulu. So macam bila dia buat exam dengan cepat, habis exam pun dia minta lecture macam extra paper. Tapi bukannya untuk buat exam tau. Dia lawakan lukisan pokok, faham tak? Kan bila kita buat drawing kan, kita nak kena ada side contact, sekarang kena lukis pokok. Dia lukis pokok tu sampai pokok tu jadi lawa. Benda macam tu kau tak nampak. Kau tak nampak kalau dia tak bagi tahu. Kau tak nampak kalau kau tak duduk sebelah dia. So macam apa yang gifted macam tu lah. Macam sebenarnya gifted tu kau punya macam kau punya effort tu lagi tinggi lah untuk kau di label gifted macam tu. Macam tak ada yang kau terima lahir dah lukis tu. Kan, dia kena ada minat lah. Dari minat kau boleh datang lah gifted tu. Yes. Dari minat, dia kalau kau minat je tapi kau punya okay ni minat, ni effort, okay. Kalau ni minat, ni effort lagi okay. Tapi kalau ni minat, ni effort, tak boleh pergi mana juga. Betul tak? Betul. Betul Alan. Alan jadi lecturer Alan. Kau tak nak jadi lecturer ke? Mungkin minggu depan aku buka motivasi kelas motivasi. Karot motivasi je tu. Lagi satu aku kita continue balik tadi yang apa orang berseni dengan tak berseni ni kan. Lagi satu aku rasa bila kita dah masuk dalam dunia seni, kita punya cara kita tengok benda tu kita dah lain tau. Kita jadi lebih aware of the surrounding. Dan contohnya kita mata kita lah orang cakap apa eyes for detail, eyes to detail, attention to detail kan, attention to detail. Bila kita dah masuk je dalam industri seni, memang cara kita tengok benda pun dah lain. Ada orang cakap macam mana kau boleh nampak benda ni straight tak straight, ada lain ke terlari ke, cara kita tengok benda tu kan dah lain kan. Itu kot orang yang perbezaan antara orang yang seni berseni tak berseni tu. So macam kau banyak tak tengok dekat Twitter ramai kata architecture scam. Banyak tak? Macam architecture ni scam. Macam baru-baru ni kan result review keluar. Terus kata tahniahlah berdapat architecture ni scam. Bagi aku tak adalah scam pun. Sebab basically even tu kau tak dapat kerja, tapi architecture tu macam ada ajar kau benda-benda macam kau cakap ni. Betul? Kau kan walaupun kau macam okay, kerja tu tolak tepi dulu, kita tak berasa kerja, kita berasa sendiri kerja. Tapi macam bila kau dah belajar architecture, kau punya attention to detail tu kan memang akan lagi meningkat. Orang masuk bangunan tengok kedai kat mana tau, tapi kau dah belajar architecture ni, kau masuk bangunan kau tengok beam, kau tahu tak? Kau tengok beam, lighting sebelah mana. Kau takkan macam tak adalah takkan, tapi kau akan benda tu kau akan keep in mind macam macam ni beam dia apa semua. Sebab benda kau dah belajar, benda kau dah go through, benda kau dah go detail. So kau macam akan pay attention to that particular things lah. So macam benda tu pun macam kau cakap betul lah, boleh bezakan orang yang berseni dengan tak berseni. Untuk term architecture punya seni lah. Proses kita belajar tu pun dia macam bentuk kita punya interpersonal skills. Betul. Dia bagi aku tak kira belajar architecture. Sebab sementara kau belajar tu kau buat research and research yang kita buat tu luas. Betul. Dan aku rasa benda lain pun contoh macam fashion pun dia boleh buat research luas lah. Dia boleh buat tentang architecture, boleh buat tentang tumbuhan. Macam architecture pun boleh buat pasal haiwan, tumbuhan. So industri seni ni aku rasa memang sangat luas dan sangat best. Banyak lagi benda yang takkan pernah habis explore sampai mati. Yes.
Walaupun kau kata kau dah banyak explore pasal seni, tapi macam still banyak lagi doh. Memang seni ni memang sangat luas. Memang impossible lah kau boleh cakap, oh semalam pukul 10 malam aku dah khatam awi seni. Aku dah semua benda aku dah tahu. Tak boleh. Memang, memang Wah, tak ada. deep lah. Macam kalau kau cakap ada tu, Buat kau memang creative. god lah. Betul. Dan travelling adalah salah satu cara untuk kita Hmm. tengok budaya dan seni untuk Bukan buka apa. mata dalam. Betul? Kena respect lah. Hmm. Meriah weh. Tak apa. Apa pendapat korang pasal political artis macam Fahmi Reza, Banksy dalam budaya tempatan? Oh. Pasal politik ya. Hmm. Aku pernah Ni pergi soalan yang tak aku pernah pergi dekat Pening. Orang panggil event ni pecah kuca. Pecah kuca ni dia macam ada kita untuk speaker dia kena ada contoh berapa minit saja untuk bagi dia punya slide, bagi talk. So dia akan bagilah apa yang dia nak. Dan hari tu yang aku join tu political artist ni. Apa nama dia? Lelaki. Aku tak ingat nama dia, sorry lah. Tapi dia dah berumur sikit lah dan dia pernah masuk tahan penjara kot. Dia banyak buat bukan Fahmi pasal Reza. Sebab Fahmi Reza sebenarnya berumur bukan kan. Tak ada. Fahmi Reza orang muda. Ni orang yang dah berumur. Macam Oh. level lat-lat sikit umur dia. Oh ya, tu. Dia pasal politik. Dan dia sangat open dia time tu. Dia buat pasal dia punya ni banyak pasal Rosmah. Yang aku sebut lah sorry. Oh. Siapa sebut je? Kita je kot. Kita Kan dia kita orang- neutral. Kita je dekat studio kan. So bagi aku expression lah. Kan? Tak salah kot. Tapi kena ada limit. Oh, okay. Aku macam pendapat aku berbeza sikit. Macam tu kan. Okay. Pendapat Pada kau aku, macam mana? pada aku macam honestly, macam orang-orang macam Fahmi Reza, macam orang yang menggerakkan political agenda dengan propaganda through arts ni, bagi aku macam benda ni penting lah untuk kita menyebar. Betul macam seni ni pun at the same time macam boleh menyebar propaganda juga tau. Macam sebenarnya kita communicate through arts. Betul. Terus sini Macam pun kita zaman boleh dulu propaganda apa Jepun bagi poster kan. through yes, Itu through macam seni. So betul macam bendera kan, macam bendera zaman Jepun tu. So macam bagi aku orang macam sebenarnya orang macam Fahmi Reza, macam Banksy ni, bagi aku dia penting untuk macam macam diorang sampaikan mesej politik tapi dalam bentuk seni. Which is orang macam sekarang kan, macam orang yang malah nak baca benda macam benda banyak-banyak benda. Kau tak nak baca pun, kau just tengok seni ni, kau interpret dan kau faham. Sangat simple. Macam pendapat aku yang sedalam-dalamnya, aku memang sangat support lah untuk orang-orang yang artis yang memang kerja diorang ni memang propagate art untuk politik. Politik punya agenda dengan propaganda. Kena berani lah kan. Benda tu kena berani lah. Macam senang cerita. Berani buat, berani tanggung lah. Apa freedom of speech sekarang ni. Tapi kat Malaysia aku rasa freedom of speech kita tak susah. practice. Betul. Aku malah nak go detail lagi. Sebab tu macam akan memasukkan politik, kancah politik. Tapi aku rasa yang time yang apa nama lelaki tu pakcik, uncle. Tak ingat nama dia. Tapi sangat berani lah untuk dia. Sebab itu kiranya event macam architecture punya event lah. Tapi dia talk about politik punya ni. Dia bash Rosmah teruk time tu. Tapi aku rasa lagi kita faham kot. Dia tak komik tu bukan semata-mata untuk komedi ke apa. Dia ada message behind. Dalam macam ada berapa orang panggil petak lah komik tu. Contoh dalam satu petak tu tapi maksud di sebalik petak tu sangat dalam. Kita boleh olah macam-macam. So aku rasa dan susah untuk orang boleh faham sebenarnya. Untuk dia buat bagi orang boleh faham, kira dia sangat hebat lah. So macam tu lah. Macam ni. Siapa ni Izzaz baru cakap, Van Gogh pun macam bash politik. Basically macam cara korang nak
apa macam get involved dengan dan cara senang naik memang macam itulah, itu antara cara lah. Macam kau sebarkan kau punya art through politik. Macam kau ada same time kau punya art tu bukanlah takat macam simple macam tu je, tapi macam ada message politik. Bagi aku memang penting lah untuk menyedarkan masyarakat pasal politik dengan art saja. Senang, benda tu senang, sangat simple. Tak payah nak tulisan-tulisan kau kali-kali dah senang. Macam contoh macam Fahmi Reza masa masa kejatuhan Pakatan Harapan tu. Kan dia ada buat beberapa collage tu kan. Okay, tak apa, teruskan. Kan dia ada buat beberapa collage tu. Ni kita cakap konteks arts lah sini. Kan dia ada buat beberapa collage tu. So macam dia buat collage tu, basically collage seni tu macam summary apa yang jadi hari tu. Faham tak? So sangat macam super senang gila kau nak faham apa yang jadi hari tu. Tengok satu seni dia, macam satu dia punya art tu, kau dah faham apa yang jadi hari tu. So macam kau tak perlu baca pun. Macam zaman sekarang kau orang malah baca headline je dah trigger. Betul. Baca headline, tapi headline sekarang pun boleh tahan boleh tahan lah. Headline. Macam tu, benda-benda macam tu lah. So macam seni ni at least kalau kau faham, kalau kau tengok tak ada headline pun, kau kena tengok betul-betul, okay kau faham macam tu. Cerita di sebalik benda tu, image, visual. Message di sebalik seni tu sendiri. So kalau budaya pula, macam mana? Budaya kalau dengan politik ni, benda tu agak berat sikit lah, agak tak ada correlation. Tapi macam still lah, macam budaya-budaya tu yang, itulah, pucuk pangkalnya macam tu juga. Budaya ni yang menyebabkan keluarnya seni. Kalau politik cakap pasal budaya dengan politik kan, apa yang kita alami sekarang, actually bila kita tengok dekat luar negara pun, lebih kurang tau time PKP ni, benda yang sama. Yang kejatuhan politik, perbalahan, semua tu. Macam orang politik gila kuasa semua kan. Tapi bagi aku benda ni bagus lah. It shows that kita aware dengan apa yang terjadi. Betul. So orang kritik tak semestinya untuk kritik politik je, untuk kritik hasil seni, untuk kritik apa-apa hasil seni yang kita buat kan. Benda tu kita kena ambil from many sides lah. Tak, tengok contoh kalau dia komen negatif, kita tak semestinya benda tu negatif, kita boleh tukarkan benda tu jadi positif. Tak adalah macam kau terima bulat-bulat. Kau macam at least kau hadam dulu, baru kau macam terima lah benda tu macam mana. Dia tu lah, boleh tanya lah kalau orang yang komen cakap pasal seni ni, kau rasa macam mana? Sebab tak semua orang faham seni yang orang seni tu nak sampaikan. So kalau orang kononnya contoh macam hasil kerja kau, design bangunan kau, orang tertentu je faham. Contoh orang yang dalam architecture. Kalau orang yang luar architecture yang komen macam apa benda bangunan ni dibuat tak entik pun. Okay, jadi pun zaman belajar dulu, bukan zaman belajar, zaman aku lepas habis belajar, aku masuk satu firm ni tau. Okay, nama firm tu aku macam tak boleh nak sebut lah kan. Tapi apa yang bos aku dulu ajar kita orang tu bagus lah. Okay, kau macam ni, kau bila kau kerja, macam benda ni sama jugalah macam bangunan kau juga kan. Bila kau kerja, kau akan jumpa klien, betul tak? Macam kita akan jumpa klien. Kita ada 1 minit setengah saat lagi Alan. So macam kau jumpa klien kan. So macam bila kau jumpa klien, bila kau explain, kau sampaikan apa yang kau nak buat, and then dia tak faham, bagi aku kau fail. Faham tak? Sebab message kau tu sebenarnya tak sampai. So cara kau nak sampaikan tu tak sampai. Sebab before ni masa yang aku kerja firm first aku tu, kita ada meeting. Lepas tu senior architect ni dia explain, bos aku tak faham tau. Sebab kena maki. Dia kata, sebenarnya tak faham apa yang kita buat. Adakah stand up comedy tu salah satu art? Yes, art. Yes. Macam aku cakap awal tadi, art ni ada tangible and intangible yang dia tergolong dalam seni karya, I guess. Bukan karya lah, seni yang intangible. Okay Alan, thank you very much for joining us today. Kalau ada apa-apa soalan boleh follow Alan dekat AZLVNSH. Follow Cheesecode juga, CISKOT. Follow Cheesecode, Alan CEO Cheesecode. Siapa yang ada dekat Ampang, KL semua nak order Cheesecode boleh Roger. Okay Alan, thank you very much. Nanti. Okay, bye.
Okay. Okay guys, follow IG Kara Studio yang tak follow lagi, okay? Okay. Bye. Bye. Good night.